Cuma pagi-pagi ni ada orang yang memasak masak sarapan. Semestinya saya pagi-pagi dah bersiaplah untuk masak untuk anak, untuk isteri. Hari ini kan hari bahagia. Ya, hari bahagia. Suami yang bahagia adalah membahagiakan isteri. Wah. Habis siapa nak bahagiakan isteri pula? Suami lah bahagiakan isteri dengan memasak menggunakan minyak sawit. Minyak sawit. Okey. Kalau cerita mengenai industri sawit kat Malaysia ni, pastinya memang tidak boleh berpisah lah. Tapi hari ini kita nak beri tumpuan bagaimana agaknya kita melihat potensi yang ada sebenarnya dan apa mungkin perancangan kerajaan sekarang ini untuk memastikan bahawa ada sesuatu yang boleh kita lihat, boleh pergi jauh bersama dengan industri sawit. Baik, betul. Dan untuk itu kita akan berbicara bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Yang Berhormat Teresa Kok merupakan Menteri Industri Utama. Terima kasih Berhormat bersama dengan kami dalam kesibukan masa tu sempat lagi. Selamat pagi dan salam sayangi sawitku. Sayangi sawitku. Kalau dah menteri dah cakap sayangi sawitku, kita perlu juga menerima keperluan sawit itu sebagai satu industri sangat penting. Utama yang penting di negara kita. Sebenarnya ramai tidak tahu kalau kita lihatlah luas kawasan pertanian di negara kita ni 74% adalah tanaman sawit. Wow, besar. Jadi ini satu industri yang amat penting dan pada tahun lepas ia menyumbang 4.5% kepada KDNK negara. Jadi kalau kita sekarang lihat kita ada lebih kurang 491,000 pekebun kecil. Kalau setiap pekebun kecil ni ada 5 atau 6 ahli keluarga, kita tahu ia impaknya apa-apa berlaku dalam industri ini, impaknya adalah terlibat 3 hingga 4 juta warga Malaysia. Tadi yang besar. Okey, tadi YB ada petik sayangi sawit. Dan saya rasa bertepatan dengan hari ini kempen sayangi sawitku. Apa-apa mungkin di sebalik program ini, kempen ini, YB? Okey, macam ni. Ramai warga Malaysia sebenarnya tidak tahu yang minyak sawit itu berkait begitu rapat dengan kehidupan kita. Macam waktu pagi bila kita mandi, sabun itu buatan sawit. Tadi saya lihat nasi lemak dihidangkan, nasi lemak itu kita masak dengan sawit. Ramai juga tidak tahu yang minyak yang kita gunakan, yang kita beli dari pasar raya macam ini, sebenarnya adalah sawit. Ramai tidak tahu, mereka ingat mereka beli minyak jagung ke, minyak kacang ke atau yang lain. Tapi sebenarnya kalau ada jagung, kalau ada kacang pun, ia hanya 5% saja. Yang 95% adalah minyak sawit. Jadi dan macam banyak minuman sebenarnya buatan sawit. Malah sekarang kita ada santan sawit tau. Kita boleh guna itu untuk buat cendol. Itu sedap lah baby. Pagi-pagi. Lebih sedap daripada sangat sedap. santan kelapa. Betul. Jadi kerana dan shampoo yang kita guna juga sawit dan krim yang saya pakai atas muka saya juga ada kandungan sawit. Lipstick juga ada kandungan sawit. Semakin menyeluruh penggunaan sawit dalam kehidupan kita. Betul. Dan kereta kalau kita guna biofuel, ia juga kalau B10 bermaksud 10% minyak sawit campur 95% diesel. Jadi sebenarnya sawit ini berkaitan begitu rapat dengan kita. Ramai tidak sedar. Dan sekarang Malaysia bersama dengan Indonesia sebagai negara pengeluar sawit yang terbesar dunia, kita sekarang menghadapi ancaman yang kuat daripada Kesatuan Eropah kerana yang masyarakat di Eropah itu mereka mempunyai persepsi yang negatif terhadap sawit dan bukan begitu banyak berkaitan dengan kerajaan, tapi NGO dekat sana dan rakyat dekat sana mereka nak tolak sawit. Jadi bila atas reason apa mungkin YB boleh terangkan kenapa mereka menolak? Mereka tuduh kerana penanaman sawit, Malaysia dan Indonesia kita terpaksa tebang pokok, bersihkan hutan, jadi biodiversity hilang dan juga yang orang hutan mati. Hilang. Dan NGO macam Greenpeace malah keluarkan kenyataan setiap hari 25 ekor orang hutan mati kerana penanaman sawit. Mana ni betul, tapi ini ada satu impak yang besar terhadap masyarakat di Eropah. Dan masyarakat Eropah ni, Kesatuan Eropah adalah pasaran yang kedua besar bagi industri ekspor sawit kita. Jadi bila kita lawan, saya rasa tak boleh lagi hanya menteri yang pergi lawan Perdana Menteri yang mengkritik mereka, tapi rakyat Malaysia, kita ini pengeluar sawit yang terbesar, kedua besar,
kita harus rakyat juga mempertahankan komoditi kita. Tapi saya rasa kerana rakyat kita ni ramai tidak sedar tentang kebaikan sawit, jadi saya tidak nampak ini berlaku di kalangan rakyat kita. Itu sebab kita adakan satu kempen kita kata mendidik dan menyedarkan semua tentang kebaikan khasiat sawit dan supaya mereka boleh juga mempertahankan komoditi kita ni bila kita berhadapan dengan masyarakat yang anti sawit. Mekanisme yang akan digunakan oleh kementerian khususnya untuk memberikan pendidikan kepada rakyat supaya mereka tahu kepentingan sawit ini dalam kehidupan seharian, bagaimana dalam kempen ini nanti? Macam saya datang ke Selamat Pagi Malaysia memperkenalkan kempen ini, cakap pasal sawit. Ini salah satu cara lah. Dan saya juga melalui Kementerian Pendidikan masuk ke sekolah, universiti dan menyeru guru-guru dan pensyarah kita ini adakan program berkenaan dengan sawit dan juga minta Kementerian Pendidikan masukkan pengetahuan ini dengan lebih luasnya dalam kurikulum kita dan kita adakan aktiviti co-kurikulum macam kita boleh adakan macam bagi budak sekolah di Kuala Lumpur misalnya ramai yang tidak dapat bezakan apa di pokok kelapa, pokok sawit. Jadi ada guru yang minta saya tanamkan pokok sawit di dalam kalangan halaman sekolah mereka. Ini salah satu cara kita boleh buat dan saya dah berjaya memujuk beberapa syarikat peladangan untuk buka ladang mereka menyambut pelancong, khususnya pelancong asing. Jadi guru boleh bawa budak-budak sekolah pergi ke melawat ladang sawit dan tahu tentang yang peladangan, kehidupan peladangan sawit kita dan sebagainya. Jadi pelbagai, dan saya juga bekerjasama dengan kerajaan tempatan macam DBKL dan juga syarikat-syarikat swasta yang mempunyai macam digital panel. Dan saya minta mereka, saya bagi mungkin 30 saat isi kantongan ataupun iklan sawit dan mereka masukkan. Saya juga akan bercakap dengan pihak hotel, yang Hotel Association nak minta mereka masukkan semua klip-klip video yang kita buat itu dalam TV mereka, dalam hotel, bilik hotel mereka, supaya pelancong asing bila mereka datang mereka buka TV, mereka boleh dapat pengetahuan. Dan juga saya juga bekerjasama dengan pemandu pelancong dan juga Kementerian Pelancongan. Kita masukkan pengetahuan tentang sawit dalam yang taklimat, taklimat ataupun khusus pemandu pelancong kita supaya pemandu pelancong dalam bas bila mereka bawa pelancong asing mereka boleh terangkan tentang kebaikan dan khasiat sawit dan bawa mereka pergi beli yang downstream yang produk-produk hasil sawit, hiliran sawit macam vitamin tocotrienol ataupun kita kata red palm oil yang minyak sawit merah itu yang mana sangat mengandungi khasiat vitamin A yang sangat banyak dan sebagainya. Jadi semua ni saya rasa tak boleh kementerian saya yang buat, kita perlu multi prong lah, pergi ke menggunakan semua agensi kerajaan untuk menyebarkan maklumat ini. Masyarakat juga perlu turut serta. Saya dapat melihat poin-poin daripada YB tadi, memangnya sangat agresif dan juga menerjah kepada semua kelompok, artinya dari segi orang luar dan juga orang dalam. Saya suka dengan satu ayat, itu pendedahan itu perlu ada, barulah akan difaham. Namun cabarannya sekarang ini YB adalah mengenai persepsi yang telah pun kita lekat kat sini, kata minyak sawit itu tak cantik, busuk, tak sedap, lepas tu kolesterol tinggi, pelbagai persepsi itu yang kita difahamkan. Jadi saya rasa itu cabaran yang besar jugalah pada YB nak perang. Sebenarnya semua ini tidak benar. Sebenarnya semua ini maklumat yang salah, tanggapan yang salah, kerana kita tahu macam MPOB, yang Lembaga Minyak Sawit Malaysia, kita ada banyak ramai penyelidik dah buat research tentang sawit. Semua ni sebenarnya tidak benar. Sebenarnya minyak sawit ini mempunyai vitamin E dan vitamin A yang kaya dengan vitamin E, vitamin A. Semua ni kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu sebelum jadi menteri. Selepas jadi menteri baru saya belajar semua maklumat ini. Dan saya pun fikir, kalau saya tidak tahu macam mana dengan rakyat Malaysia yang mereka anggap selama ni yang minyak sawit ini sebenarnya tidak macam bermutu, kualiti rendah dan sebagainya. Sebenarnya semua ini adalah tanggapan yang salah. Itu sebab saya rasa rakyat kita ni
perlu dididiki, diberi pendedahan terlebih dahulu sebelum kita pergi. Mereka dapat berperang bersama dengan kerajaan dengan kempen anti sawit di Eropah. Saya dapat bayangkan nanti kalau orang luar datang kat negara kita, dia akan dapat perhatikan sawit itu sebagai satu pemandangan yang indah. Kan dia berjalan nampak sawit. Ada satu pendedahan yang sangat positif. Bila dah positif barulah dia akan rasa cinta, sayang lebih, betul lebih ya. Ya, betul. Yang sebenarnya kalau kita goreng ayam ke macam goreng ayam, goreng daging, kita mesti guna minyak sawit tau. Dulu saya tidak tahu. Dulu saya guna olive oil kerana saya diberitahu olive itu oil yang terbaik. Yang terbaik. Sebenarnya macam olive oil hanya boleh makan dengan salad mentah. Tak boleh guna itu untuk macam goreng. Kalau guna goreng, ia akan jadi ada elemen yang keluar yang akan menyebabkan kanser. Tapi minyak sawit ini dia boleh tahan suhu sampai 200 darjah lebih, 200 darjah Celsius atau lebih tinggi, yang paling sesuai kalau kita nak guna untuk goreng. Satu lagi komitmen kerajaan untuk menggunakan minyak sawit ini adalah dalam industri pengangkutan, dan pada Februari telah pun dimandatorikan penggunaan minyak B10 di setiap stesen minyak di seluruh negara. Jadi bagaimana setakat ini, Yang Berhormat? Sebenarnya MPOB pegawai kita telah pun pergi semak, memang sudah adunan itu sudah buat. Tapi lagilah kerana syarikat petroleum ini bimbang nanti pengguna kita ni tidak akan pakai B10. Jadi ia tidak lekat B10 dalam petrol station. Sebenarnya ini semua tanggapan yang salah. Tengok Indonesia. Sekarang mereka guna B20 dan pada tahun depan mereka akan guna B30. Maksudnya 30% sawit campur dengan 70% diesel. Sebenarnya penggunaan biodiesel ini dia boleh kurangkan pengeluaran karbon dalam udara. Sebenarnya ia baik untuk enjin kita dan juga baik untuk alam sekitar. Tapi semua ini pengetahuan, tengok yang rakyat kita ni tidak tahu dan mereka bimbang, takut dan tidak percaya dengan produk Malaysia. Jadi bila akan bermula, saya lihat kempen ni agak besar, mega jugalah. Kalau YB cerita tadi kan, penumpuan pada sekolah, kepada agensi pelancongan, pengangkutan semua bermula sekarang ataupun bagaimana? Berapa KPI ni? Sebenarnya saya dah masuk kampus universiti beberapa kali. Saya sudah masuk dan beri penerangan kepada para pelajar dan juga pensyarah. Dan saya juga menyeru beberapa universiti, macam sekarang KDU sudah ada dah. Dia ada dinding maklumat sawit. Jadi suka tak suka pun kita akan lihat. Kita akan baca. Ya, betul. Saya sebenarnya cakap dengan MAHP, Malaysia Airport Berhad. Dan pada masa akan datang kita akan lihat dinding tentang maklumat sawit ini. Kita akan lihat di lapangan terbang KLIA. Dan saya pernah berkomunikasi dengan beberapa CEO syarikat penerbangan. Sekarang kalau anda masuk ke penerbangan macam Malindo, Mars, kita akan dapat baca artikel berkenaan dengan minyak sawit. Jadi semua kita kerana saya ada peruntukan yang tidak banyak. Jadi saya cuba tumpang ataupun kerjasama dengan agensi-agensi syarikat kerajaan dan juga syarikat swasta dengan harapan kita dari Malaysia kita akan bercakap dengan dunia. From Malaysia we speak to the world. Ini adalah plan atau rancangan saya. Kalau mungkin saya tanya dari segi respon mereka yang telah YB terangkan, telah briefkan kepada mungkin pelajar, CEO tadi, apa respon mereka bila mereka mengetahui tentang apa yang YB cuba angkat melalui kempen-kempen ni? Saya beritahu mereka, pertama kali saya macam dengan CEO syarikat swasta ataupun GLC kita, saya selalu bermula dengan ancaman dihadapi oleh industri sawit dan apa yang dihadapi oleh pihak kerajaan juga bila kita nak cuba mempertahankan industri sawit yang begitu penting untuk ekonomi negara. Dan kebanyakan mereka dengar sedikit sini sana,
Mereka dengar, saya masih ingat bila saya bercakap ini dengan beberapa CEO yang syarikat berkaitan kerajaan. Mereka dengar ucapan saya, lepas tu mereka macam baru sedar dan lepas tu mereka pun mula fikir macam mana membantu kerajaan dan juga menyedarkan orang ramai tentang ini. Yang saya sekarang sudah beberapa pemaju, sebenarnya tak ada kaitan dengan industri sawit. Mereka telah pun setuju dalam bangunan komersial mereka ini di Kuala Lumpur, mereka akan dinding sawit. Kerana kalau kita tak buat apa-apa pun, ia hanya cat macam putih atau merah itu sahaja. Jadi mereka setuju sekarang menggunakan premis mereka, menyebarkan maklumat sawit. Jadi siapa yang datang, sama ada rakyat Malaysia ataupun orang asing, mereka kalau tak dapat buat apa-apa, mereka boleh bacalah macam di lapangan terbang. Biasanya kita tunggu kapal terbang mungkin 2 jam, 3 jam bila ke luar negara. Yalah, sekarang mereka boleh mereka tahu sikit. Kalau kita tidak mendidik mereka, orang lain akan bantu kita macam Greenpeace yang menuduh dan mencemarkan nama baik sawit. Maklumat yang tidak tepat. Ya, betul. Jadi, saya rasa kita ada peranan untuk mendidik semua. Sama ada pelancong asing ataupun warga Malaysia. Satu perkara apabila kita menjadikan minyak sawit ini sebagai satu kegunaan yang utama dalam industri negara. Bagaimana dari segi sumbernya, pengeluaran daripada pengusaha-pengusaha kita di seluruh negara? Mampukah kita untuk mendepani keperluan minyak sawit itu kalau sudah ramai yang mahukan permintaan terhadap minyak sawit nanti? Sebenarnya saya memang tidak bimbang. Macam negara kita. Kita mengeluarkan minyak sawit lebih kurang 19.65 juta tan. Tapi yang ekspor kita 16.45 juta tan. Maksudnya, yang penggunaan domestik ini hanya 2 juta atau 3 juta tan lebih. Ini bergantunglah. Kita guna macam untuk masakan ataupun dalam biodiesel. Dan kebanyakan stok minyak kita ini adalah untuk ekspor. Tapi sekarang kita lihat yang harga minyak sawit kita ni agak rendah. Kerana kita ada kelebihan stok minyak sawit dunia. Dan juga kerana pada tahun lepas, kita ada kelebihan stok minyak soya bean oil. Dan juga ada kelebihan stok juga minyak sawit. Jadi ini yang menyebabkan harga kita rendah. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita kena membuat pemasaran, marketing dengan lebih agresif. Sama ada di dalam negara kita ini dan juga di luar negara. Itu sebab macam sebagai menteri, selepas sidang parlimen saya akan pergi ke luar negara lah untuk jadi juru cakap marketing agent bagi minyak sawit kita. Okey, melihat dari segi perancangan, dari segi pemasaran, saya rasa saya dengan Mac sendiri, kami sendiri peribadi memang bersetuju dari segi aspek begitu. Tinggal yang nanti apa agak blueprint yang YB nak saksikan apabila kempen sayangi sawitku ni, blueprint tu berapa lama dan di mana potensinya selepas ini? Potensi untuk industri kita, untuk sawit. Saya rasa kerana yang penduduk Malaysia hanya lebih kurang 30 juta. Tapi kalau kita lihat Indonesia 262 juta rakyat, right? Jadi di Malaysia yang penggunaan kita ni kalau dengan kempen ni mungkin naik 10%. Tapi ini bukan target saya. Target saya adalah kesedaran dan pendidikan rakyat supaya mereka sendiri, rakyat Malaysia sendiri tidak tolak minyak sawit. Tengok yang saya difahamkan ada beberapa international school di Kuala Lumpur. Bila yang pegawai saya nak masuk ke sekolah mereka untuk adakan program kesedaran sawit, PIBG yang tolak tau. Mereka kata ada guru juga di sekolah macam ni, mereka minta pelajar mereka jangan guna minyak sawit, jangan makan minyak sawit kerana ia menyebabkan penyahutanan dan menyebabkan orang hutan mati. Ini tengok, ini maklumat yang mereka sebarkan dan mereka warga Malaysia. Saya dah salahkan mereka kerana ini semua yang NGO di barat yang memberi maklumat kepada mereka. Jadi kalau di Malaysia kita tidak adakan menyebarkan kesedaran dan
pendidikan tentang minyak sawit, jadi orang lain akan buatlah untuk kita lah. Jadi itu sebabnya saya rasa saya berharaplah RTM ke atau media kita ni boleh adakan kerjasama yang lebih erat dengan kementerian saya supaya kita boleh melalui media kita sebarkan maklumat ini kepada orang ramai. Saya juga pernah dengar ada makcik di Felda. Bila pendapatan mereka tinggi, mereka tidak beli minyak sawit tau. Mereka beli minyak import dari Eropah. Tengok orang Eropah, orang Felda sendiri tolak sawit dan makcik kita tidak gunakan. Ini adalah feedback maklum balas yang diberi oleh pegawai saya lah. Jadi saya rasa lebih penting bagi kita untuk kesedaran orang ramai. Jadi mungkin selepas ini, apakah antara perancangan-perancangan lain yang akan dilaksanakan oleh kementerian khususnya untuk memberikan peluang kepada rakyat kita ini menilai sendiri bahawa minyak sawit ini sebenarnya baik untuk penggunaan harian kita? Saya rasa kalau kita buat satu kempen, tak boleh boring sangat hanya macam ceramah, forum, orang tidak akan datang. Adalah sangat penting kalau kita ada program yang menarik, interesting. Macam mungkin kita boleh adakan larian sayangi sawitku. Mungkin kita boleh adakan pertandingan masak-masak dalam sekolah. Jadi pelajar ini melalui masakan kita boleh sebarkan maklumat. Saya juga akan bekerjasama dengan pihak televisyen swasta. Kita jemput macam Chef Wan ataupun Chef Martin Yen dari luar negara. Sama-sama datang untuk buat masakan. Jadi mereka juga mempromosi sawit. Jadi semua program yang menarik kita akan adakan. Kita juga boleh adakan macam konsert dan mana yang sekarang yang Datuk Wah Idris telah pun membantu kita keluarkan satu lagu lagu Sayangi Sawit. Jadi semua ni kita boleh macam jadikan kempen ini lebih menarik. Semua orang boleh menyertai. Dan saya mesti melalui program hari ini, saya nak jemput semua orang datang ke pelancaran kempen Sayangi Sawitku di Peladangan Sandabi di Kuala Langat di Carey Island pada hari Ahad 24 Mac pada pukul 10 pagi. Jadi saya nak jemput semua yang duduk di Selangor dan berdekatan, silalah datang ke pelancaran ini dan bersama dengan Perdana Menteri kita. Perdana Menteri akan melancarkannya nanti. Ya. Dan saya nak tambah satu lagi macam ini minyak sawit ramai tidak tahu yang mereka beli dari pasaraya. Jadi yang untuk tujuan pendidikan saya dah minta semua syarikat pengeluar minyak masakan di negara kita ni letak satu logo Sayangi Sawitku. Supaya yang pengguna kita ni bila mereka beli macam minyak masakan dari pasaraya atau kedai runcit, mereka akan sedar apa yang mereka beli itu adalah minyak sawit. Ini macam salah satu cara kita mendidik atau menyedarkan orang ramai dengan cara yang secara tidak langsung. Baik. Okey, terima kasih banyak YB dan saya rasa saya dan Matt pun dah tersedar banyak pagi ini. Okey, dan saya rasa ini merupakan satu ruang yang sangat besar dan sangat agresif yang juga kita harapkan impak yang sangat positif. Dan bila YB sendiri yang menerangkan kepada kita, kita lebih memahami bagaimana sebenarnya peranan, potensi, kebaikan, kelebihan yang ada pada sawit itu sendiri. Ini waktunya untuk kita sesama bersatu untuk kita menyokong industri. Terima kasih YB. Terima kasih.